Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Al-kalamu ala jam'il mudzakkar salimi wa ma ulhiqa bihi. Hadza ialah al-kalam, ini ialah perbicaraan di atas jamak mudzakkar salim dan barang yang dihubungkan akan barang bihi bi jam'il mudzakkar salim. Wa ma ulhiqa, ma al-mausula, ulhiqa dia punya silah dia tu. Jadi silah di sini ada dhamir. Dhamir itu pula kembali kepada ma isim mausul. Maka silah nama di sini jaras silah ala ma hiyalah. Jaras silah ala ma hiyalah. Kalau silah tu tidak yang dalam silah tu ada dhamir tapi tidak kembali kepada isim mausul, nama dia jaras silah ala ghairi ma hiyalah. Seperti al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Wa ma yata'allafu, dan barang yang tersusun ia, bukan ia barang, ia kalam, minhu mimma. Maka itu jaras silah ala ghairi ma hiyalah. Soal, ma ta'rifu jam'il mudzakkar salim? Apakah ta'rif jamak mudzakkar salim? Lafzun, itu huwa lafzun. Lafzun itu khabar bagi mubtada' mahdhuf. Lafzun dalla ala aktsara min itsnaini. Lafaz yang menunjuk ia lafaz. Tengok, sebab dalla tu fi'il madhi, sekali dengan dia punya dhamir tu, so dia jumlah, maka jatuh selepas daripada isim nakirah. Kaedah biasa tu, innal jumala wa syabihaha ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Maka terjemah pun dipengaruhilah lafaz yang menunjuk ia lafaz di atas lebih daripada dua. Aktsara tu madlul dia tu, bermaksud bila lafaz dalla dia mutaaddi dengan ala. Okey, dalla ala. Bila daripada situ tu kena tahu. Macam contoh kalau kita kata daraba Zaidun Amran, dekat situ adanya darib, adanya madrub. Okey, begitu juga dengan sini. Bila ada lafaz dalla, kita kena pandai bezakan mana satu dalil, mana satu madlul. Okey, dalla yadullu dalalatan wa dilalatan wa dulalatan bi taslisid dal, boleh baca tiga dal tu. Fahuwa dalun wa dalil wa dzaka madlul ay madlulun alaih. Masa madlul tu isim fa'il, bukan. Isim fa'il dia penuh dia madlulun alaih. Sebab isim maf'ul daripada fi'il bina fi'il lazim kena mutaaddi dengan haraf jar. Jadi di sini bila kata ni, bila ada dalla, so lafaz ini ni dia jadi dalil, makna dia tu madlul ialah aktsara min itsnaini, daripada dua. Kalimah min haraf jar ini dia mabniun ala sukun, harakat takhallus dia ni, tengok, dia boleh baris dua, sama ada fathah mina ataupun mini. Mina hanya tertentu untuk isim selepas alif lam, isim ada alif lam. Okey, minad dari, minal jinnati wan nas, kena mina. Okey, selain daripada tu kasrah, tu dhabit untuk takhallus harakat min. So kat sini isnaini tidak ada. Okey, tidak ada alif lam, so min isnaini lebih tepat. Okey, daripada dua, lebih banyak daripada dua. Okey, lebih banyak daripada dua maksudnya apa? Aktsar min, mana tiga dan ke atas. Wa aghna 'anil muta'atifain,
dan mengkaya ia jamak muzakkar salim ini anil muta'atifain, daripada dua benda yang saling berataf-ataf, muta'atifain, maknanya tidak berhajat kepada ma'tuf dan ma'tufun alaih. Okey, tengok ta'liq di bawah tu, contoh ai aghnat sighatuhu al-majmu'ah jam'a mudhakkarin salimin 'anit takrar, mengkaya oleh sirahnya yang dihimpunkan sebagai yang dijamakkan sebagai jamak muzakkar salim, aghnat 'anit takrar, terkaya daripada ulang, biwasitatil atfi, dengan wasitah ataf. Fabadala ayuqal, maka ganti dari bahawa daripada dikatakan ja'ani zaidun wa zaidun wa zaidun, telah datang akan daku oleh Zaid dan Zaid dan Zaid, yuqal dikatakan ja'ani zaidun. Jadi az-zaidun itu ialah jamak muzakkar salim, dia itu terkaya daripada ma'tuf dan ma'tufun alaih. Fatuaddi ma yuaddihi al-'athful mutakarraru ma'al ma'tuf, maka membawa ia jamak muzakkar salim. Okey, ma yuaddihi al-'athfu, ataupun fatuaddi, maka membawa ia az-zaidun, masuk pada misal terus, akan ma, membawa akan barang, iaitu bila kata fayuaddi ma situ, bila ingat ada ma, dia biasanya ta'adda ila, adda ila biasanya membawa kepada. Bila terus mubasyarah macam tu, mana makna dia macam ni. Okey, maknanya fatuaddi ma, maka dia menunaikan akan barang, akan makna. Ma tu kena kepada makna, maka menunai ia az-zaidun akan ma, akan makna yang yuaddihi al-'athfu, yang menunai akan dia akan ma tu oleh al-'athful mutakarrar, ataf yang berulang-ulang serta ma'tuf. Bermaksud ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun, itu tu mana dia punya ma dia tu, mana dia punya makna dia tu sama juga dengan ja'a az-zaiduna. Okey, benda ni antum maklum, memanglah az-zaiduna itu sama dengan ja'a zaiduna zaidun wa zaidun zaidun tu. Tapi bahan ibarat kitab kat sini ni bila baca ketika menghuraikan kepada pelajar nanti antum bila mengajar ni, faham apa maksud fatuaddi ma yuaddihi al-'athful mutakarraru ma'al ma'tuf. Okey, wa hadha sya'nu kulli siyaghil jumu', dan ini ialah keadaan perihal tiap-tiap sirah jumu'. Sirah mana sirah? Siyaghi tu jamak bagi sirah. Apa ta'rif sirah tu? Majmu'ul maddati wal hay'ah, himpunan di antara al-maddah wal hay'ah. Al-maddah iaitu huruf, al-hay'ah ialah al-harakat was sakanat. Okey, bi ziyadatin wa aghna, lafzun dalla ala akthara min ithnaini. Okey, wa aghna 'anil muta'atifain. Okey, bi ziyadatin fi akhirih. Bi ziyadatin tu ta'alluq kepada mana? Ta'alluq kepada dalla, menunjuk bi ziyadatin. Okey, dengan ada tambah, dengan pertambahan fi akhirih, pada akhirnya. Akhir apa? Akhir lafaz. Okey, akhir lafaz. Wahia, dan ia apa? Az-ziyadah ialah al-wawu wan nunu fi halati raf'i, waw dan nun pada ketika rafa'. Jaa az-zaiduna. Okey, jaa az-zaiduna. Kemudian wal ya'u wan nun, dan ya dan nun fi halatayn nasbi wal jar, pada dua keadaan nasab dan jar. Misal ra'aitu az-zaidina wa marartu biz-zaidina. Halatai, asalnya tengok ni, asalnya halataini lin nasbi wal jarri. Okey, tapi dibuat idhafat. Bila buat idhafat, nun hilang. Mudhaf isim tasniyah jamak, bila jadi mudhaf gugur dia punya nun dia tu. Okey, nunan talil i'rab au tanwina mimma tudhifu huruf ka turi sina. Okey, cumanya asalnya jadi fi halatai nasbi. Ketika mengajar ajar macam tu. Itu lebih tepat, senang faham.
Dia tak faham, tak nampak sangat apa bertemu dua sakin semua tu. Okey. Jadi asalnya halataini lin nasbi, buat dalam bentuk idafat, lam tu buang. Okey. Kemudian nun pada halataini buang. Maka jadilah bunyi dia halatain nasmu. Jadi bertemu dua sakin. Okey. Iaitu mana? Ya sakin dan juga nun yang pertama. Maka harakat takhallus dia pilih kasra fi halatayn nasbi wal jarri. Okay. Kemudian salihun litajrid. Salihun litajrid atau sifat bagi lafzun. Lafzun dalla yang menunjuk ia. Okay. Lafzun yang aghna 'anil muta'atifain. Lafzun yang salihun yang boleh ia lafaz litajrid, boleh akan mengosongkan tajrid. Kosongkan ay minaz ziyadah, daripada ziyadah. Lam pada litajrid itu tu lam taqwiyah, iaitu lam haraf jar zaid. Tajrid jadi maf'ulun bih bagi salihun. Salihun. Di sini tengok. Kalau tidak ada lam pada litajrid, mana kita kata salihun at-tajrida. Di sini salihun ila isim fa'il. Isim fa'il nak beramal, dia tengok ada dua keadaan. Maknanya salihun nak beramal seperti salaha ataupun saluha ini ada beberapa syarat. Ini dia ada dua keadaan. Yang pertama, isim fa'il tu jika ada al, maka dia beramal mutlaqan tanpa ada syarat apa-apa. Kemudian isim fa'il yang tidak ada al, maka dia nak beramal seperti fa'il, dia ada beberapa syarat. Okey. Syaratnya yang pertama iaitu apa? Masa dia tu tak boleh makna mudhi. Kena hal ataupun istiqbal sahaja baru boleh beramal. Ini jumhur. Kemudian syarat yang kedua, dia kena mesti i'timad. I'timad kepada salah satu lafaz daripada empat lafaz ini. Okey? Mana dia kena i'timad. Maksudnya i'timad dia kena bersandar dengan satu lafaz yang lain untuk boleh beramal. Di sini salihun ilah mu'tamid, yang beriktimad. Mana mu'tamad dia tu? Mana mu'tamad bagi salihun sehingga dia tu boleh beramal seperti saluha? Kalau kita kata nak beramal tu salihun, nak beramal sebiji macam saluha atau salaha, maka mana mu'tamad dia tu? Dia antaranya kena ada nafi sebelum dia, kena ada istifham, kena ada apa lagi? Ada man'ud. Ada man'ud. Lepas tu ada apa lagi? Ada mubtada. Okey, ada mubtada. Maka di sini mana dia punya mu'tamad dia tu? Lafzun. Lafzun itu ialah dia punya mu'tamad bagi salihun. Tengok bawah tu, at-tajrid. Apa at-tajrid? Tafriqu sighatil jam'i ila mufradatiha, mengasingkan, memecah-mecahkan sirah jamak itu kepada mufradnya, segala mufradnya. Bi ayyuqala fi zaidun, dengan bahu dikatakan pada zaidun, asluha zaidun wa zaidun wa zaidun, wa kadza muslimuna ila akhirih. Bi haitsu yakunu kullu mufradin mufarraqin, dengan sekira-kira adalah tiap-tiap mufrad itu tu mufarraq, dibeza-bezakan, dipecahkan, okey, diceraikan. Imma alaman aw sifatan kama sayadhkuru, sama ada isim alam ataupun sifat. Sifat di sini dengan mana? Apa? Isim wasaf. Sama ada isim alam ataupun isim wasaf, kama sayadhkuru,
ataupun kama sayuzkar. Kalau boleh baca dua, kena pandai macam tu baca kitab. Kama sayuzkar, sebagaimana barang yang lagi akan disebut akan dia akan barang. Kalau baca kama sama sayazkur, ai kama sayazkuruhu, sebagaimana barang yang lagi akan sebut ia musannif hu akan ma. Takdir dia punya apa? Silah. Maka boleh pula buang silah dia tu. Boleh ataupun tidak? Boleh. Mana buang silah pula, buang aid, iaitu sayazkuru ai sayazkuruhu. Mana syahid dalam alfiyah? Sebelum daripada wal hadfu indahum katsirun munjali itu apa? Betul? Okey, itu kepala dia. Insalu hal baqi li waslin mukmili wal hadfu indahum katsirun munjali. Apa tu? Bifi' apa ni? Ni baca balik ni. Kepala dia tadi tu. Okey. Tapi syahid dia bukan bermula daripada kepala tu. Bermula daripada wal hadfu indahum katsirun munjali. Okey? Kat situ tu. Dan bermula buang indahum, di sisi mereka itu katsirun, banyak, munjali, yang terang. Okey? Ketika mana? Ketika dia punya aid ini ni pada mahal nasab. Pada mahal nasab. Iaitu mana di sini kama sayadhkuruhu. Itu biasa. Waffaqallahu lima yuhibbu wa yarda. Waffaqallahu lima yuhibbuhu wa yardahu. Banyak macam tu. So, boleh baca. Okey? Jangan bermaksud apa? Nak baca pun bukan baca sembarangan. Baca ada kaedah. Sebab bila baca macam ni boleh. Sebab apa? Mana kaedah dia? Okey, jangan kata boleh dua aja. Bila orang tanya, sebab apa? Tak tahu nak jawab. Okey, bi khilafi ma idza kanatil mufradatu asma'a ajnasin. Menyalahi ni bi khilaf, okey. Bersalah-salahan ma idza. Ingat, bila ma idza bitarkib macam tu, ma masdariyah, idza zaidah. Kalau idza ma, idza syartiyah, ma zaidah. Ada disebut dalam Hasya Al-Khudari. Senang je sebenarnya. Siapa nak tadalluk betul-betul, siapa nak mendalami munahu, nak ambil fawaid nahu tu, baca kitab-kitab Hasyah tu. Hasyah tu memang ilmu yang daqiq-daqiq. Okey, ilmu yang tinggi-tinggi dekat Hasyah. Okey, peringkat dia untuk apa? Untuk dah orang dah boleh baca kitab Hasyah ni, dia kena baca daripada awal tu. Kalau di peringkat apa dirasa ulia, mana-mana tempat pun macam kata Ustaz Fawaz hafizahullah taala, dia kata memang dia akan start kepada baca nas tu. Baca ibarat kitab habis. Dia akan bagi kerja tu, contoh dia buat perbahasan dalam bab akidah misalnya. Antara kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang masyhur yang perlu dibaca Hasyah Syarqawi 'ala al-Hududi. Bagaimana yang dibaca oleh Dr. Jamal Faruq hafizahullah taala. Jadi baca satu-satu daripada atas tu. Baca setiap muka surat, harfan baca. Pastikan faham. Ilmu saja situ tu. Okey. Tetapi kalau nak dibaca ketika majlis dars, baca satu-satu tak sesuai. Sebab hasyah ni bercampur dengan kadang faedah luar, faedah yang tak kena mengena. Dia macam istidrak saja masukkan. Kadang bila dia bicara tentang ni betul dia masuk bab lain apa semua tu. Jadi lambat nanti. Sedangkan masa pelajar tu, okey, kita kena manfaatkan sebaik-baiknya. Nanti kalau baca hasyah dalam saja, ada benda-benda maklum semua tu.
Ada beberapa perkara maklum, benda-benda yang anda tahu semua tu. Kadang diulang, panjang perbahasan mantik sebagainya contoh. Benda-benda kalau kita baca sini, pelajar baca sini tu senang. Jadi kita Hasyiah ni memang style dia punya mengajar tu memang macam tu. Dia ambil poin-poin yang paling penting je. Yang tak dibaca tu bukan tak penting. Itu surah kepada pelajar untuk baca. Amanah pelajar untuk baca lah, dapatkan tu. Ataupun contoh guru tengah syarahkan ataupun tengah minum air ke, mata tu cepatlah baca bawah tu. Tu cara dia. Tapi kalau antum nak mengajar, nak baca semua dalam Hasyiah tu, zalim nanti pada pelajar. Okey, muzakarah boleh, sesama-sama yang dah pandai boleh. Tapi kalau baca terus kat situ terus masuk dalam poin utama tak dapat nanti. Okey, kena jaga. Tapi ilmu saja dalam tu. Fawaid banyak. Okey, bi khilafi ma idza kanatil mufradat, menyalahi bahawa adalah mufradat itu asma' ajnas, isim jenis. Maka fala yasihhu jam'uha hadzal jam'a. Maka tidak sah oleh jamak akannya. Apa? Jam'uha tu fa'il jam'u. Tapi idafah jam'u kepada ha tu idafah apa? Masdar kepada maf'ul. Tidak sah oleh menjamak akannya, akan ajnas tu. Hadzal jam'a sebagai ini jamak, itu maf'ul mutlaq. Okey, kal asma'is sittah, seperti segala isim 6. Maka fahiya kharijatun. Okey, maka dia itu asma'us sittah keluar bihasli ma yujma'u hadzal jam'a fil 'alami was sifah. Keluar dengan hasar akan ma yujma'u hadzal jam'i, dengan menghasarkan barang, iaitu lafaz yang dijamakkan akan yujma' hadzal jam'a, yang dijamakkan akan jamak ini itu jamak muzakkar salim fil 'alami was sifah. Mana yang dihasarkan, mana syarat nak dijamakkan dengan jamak muzakkar salim mesti kena alam ataupun sifah. Lain mana dihasarkan ni sahaja. Maka asma'us sittah tidak bukan alam, bukan sifah, maka dia terkeluar. Tak boleh. Okey. Isim jenis tak boleh. Okey. Kemudian salihun litajrid, itu masuk tajrid. Likauniha laysat wahidatan minhuma, kerana keadaannya asma' as-sittah ini, asma' as-sittah bukanlah ia salah satu daripada kedua-duanya, alam ataupun sifah. Okey, wa 'athfi mislihi alaih. Dan ataf bagi tajrid. Ataf bagi at-tajrid. Kena apa? Kena kemas ini ni, kena segi ataf ni. Sebahagian syarih ke apa kadang selalu tersamuh macam tempat-tempat macam ni. Wa 'athfi misli wa 'athfi qauluhu wa 'athfi, dia tulis 'athfun 'ala litajrid. 'athfun 'ala litajrid. Ingat, letak nak cam kesilapan iaitu letak ma'tuf, bila kata 'athfun tu iaitu ma'tuf. Okey, bila letak ma'tuf di tempat ma'tufun 'alaihi dia betul-betul. Buang huruf ataf. Contoh, kalau dia katakan mana ma'tufun 'alaihi bagi 'athfi, wa 'athfi itu ialah huruf ataf. Berarti kata litajrid. Maksud letakkan 'athfi itu di tempat litajrid. Salihun 'athfi mislihi. Tak kena. Sebab tu ma'tufun 'alaihi dia iaitu at-tajrid, bukan litajrid dua-dua tu. At-tajrid. Bila kita letak salihun li'athfi mislihi 'alaihi. Macam tu. Patut yang boleh bagi mengataf umpamanya, okey, umpama lafaz alaihi ala lafzi ka zaidun wal muslimun, boleh kita nak ataf. Kalau kita kata jaa zaidun, boleh jaa zaidun wa zaidun wa zaidun. Okey, boleh, tapi makna tak sama. Jadi contoh ada yang kata nanti, lah buat je lah. Kenapa orang Arab tak buat Zaiduna, tak kata ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun? Beza kat mana? Yalah, satu pendek lah. Satu kat mana lagi? Apa beza dia? Ihtimal zaid pertama bukan zaid kedua.
Memang berbeza pun. Memang berbeza lah. Kalau kata ja'a Zaidun, of course 3 orang nama Zaid. Mana tak ada ihtimal, masing-masing lain-lain lah. Dia punya beza dia dari segi apa ta'arif dengan tangkir dia tu. Zaid bila berpisah macam tu satu-satu, dia alamiah. Bila dia dijamakkan, dia asal Zaid tu dia bukan ni dah. Dia bukan ma'rifah dah. Sebab syarat tasniah dengan jamak, dia kena mufrad dia tu, dia kena munakkar, kena nakirah. Ja'a Zaidun wa Zaidun. Zaidun tu ma'rifah. Zaid itu. Tapi kalau tasniah, ja'a Zaidani. Okey. Az-Zaidani, syarat tasniah, syarat jamak, dia kena daripada tangkir, daripada isim nakirah. Macam mana nakirah pula Zaid tu? Jadi satu-satu tu kembali, okey, bukan kembali kepada Zaid tu, tapi iktibar syakhs. Syakhsun musamma bi Zaidin. So dia nakirah. Aduh. Ada syarat dia, beza dia. Syarat nak jamak dengan tasniah. Nanti kita belajar ni, ada sebut tak? Ada. Okey, ni. Tak apa, nanti ada. Okey, kam syartun li jam'il mudzakkar salim? Berapakah syarat bagi jamak muzakkar salim? Kata baba, al-aula ay yaqul qismun. Bukan syarat. Okey. Berapakah bagai qismun? Berapa bagai bagi jamak muzakkar salim? So di pertama sekali itu ni syartan ay qisman. Qisman, 2 bagai. Okey. Al-awwal, yang pertama, ay yakuna alaman, bahawa adalah ia jamak muzakkar salim itu alaman, isim alam. Isim alam, ataupun kita boleh kata isim jamid. Isim jamid. Okey, isim wasaf. Isim jamid, ta'rif dia apa isim jamid? Sejuk ni, habis sejuk semua. Beku semua. Okey. Ma dalla ala zatin aw wasfin faqat. Ma dalla ala zatin aw wasfin faqat. Barang menunjuk di atas satu zat. Pen. Okey. Kitab. Aw wasfin faqat, ataupun wasaf sahaja. Wasaf di sini dengan makna apa? Hadas atau maknan, iaitu masdar. Daraba yadribu darban. Darban itu tu, darbun, semua tu masdar tu. Dia itu ialah isim jamid. Okey. Wasani, dan yang kedua, ayyakuna sifatan, bahawa adalah ia jamak muzakkar salim ini sifatan, iaitu ismu wasfin, isim wasaf. Isim wasaf. Ta'rif isim wasaf pula apa? Ma dalla ala hadasin wa sahibih. Kita ta'rif lebih detail. Ma dalla ala hadatsin muayyanin wa sahibihil mubham. Wa sahibihil mubham. Okey. Biasa sebut bila kata sifatan, tengok dalam nahwu bila kata sifat dengan mana isim wasaf. Bila isim mushtaq, iaitu isim wasaf juga. Okey. Bila sebut ismu wasfin, bila sebut ismun mushtaqun, tapi maksud dia ialah ismu wasfin, itu apa nama dia? Dalam balaghah apa nama dia? Okey, majaz mursal. Apa tu nama dia? Min itlaqil kull wa iradatil juz'i. Sebab isim wasaf salah satu daripada isim mushtaq. Kena baik ni, mushtaq dan mushtaq minhu. Okey. Bukan Ustaz Mushtaq Asy'ari. Hafizahullah taala. Jadi mushtaq minhu yang diterbitkan daripadanya, dasar tu, sumber dia tu.
Basriyun mengatakan mushtaq minhu ialah masdar. Kufiyun kata mushtaq minhu ialah fi'il madhi. Selain daripada itu ialah mushtaqat. So madhi pun mushtaq, mudhari' mushtaq. Okey, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan semua mushtaqat. Semua tu. Tapi kata isim mushtaq keluar dah fi'il. Masih masuk lagi isim ma'ala, isim zaman, isim makan tu. Tapi dia kata isim wasfin, dia dah tak masuk dah beberapa tu. So bila itlaq isim mushtaq tapi maksud dia isim wasaf, maka berlaku majaz. Okey. Sebut kul semua tapi maksudnya juzuk. Okey. Kemudian ma syartul alam. Baru masuk kepada syarat alam. Apa syarat alam tu? Nak sehingga boleh dijamakkan tu. Pertama ayyakuna alaman, bahawa adalah ia alam itu alaman li mudzakkarin. Alam bagi mudzakkarin. Mana contoh nama Zaidun. Okey. Maka tak bolehlah kalau Hindun nak dijamakkan al-Hinduna, tak boleh. Kemudian aqilin li mudzakkarin aqilin. Bagi alam bagi mudzakkar. Okey. Okey, sebelum masuk ni macam contoh li mudzakkarin tu mana mudzakkarin jar majrur, mana muta'allaq dia tu? Okey, sekarang ni li mudzakkarin itu jar majrur. Jatuh selepas daripada apa? Okey, alaman li mudzakkarin. Okey. Jadi sifat bagi alaman. Alam-alam bagi muzakkar. Tapi bagi mudzakkarin, li mudzakkarin itu mana muta'allaq dia? Mahdzuf. Takdir dia kainan. Okey. Ayyakuna alaman kainan li mudzakkarin. Bagi muzakkar, lagi pula aqilin. Lagi pula yang berakal. Sifat bagi muzakkar tapi kena yang berakal. Okey. Kalau muzakkar yang ghairu aqil, contoh himar misalnya, maka tidak boleh dijamakkan di atas jamak muzakkar salim. Dah kata himaruna. Okey. Khalin. Lagi pula sunyi, khalin. Okey. Di sini ni khalin boleh sifat yang kedua bagi muzakkar. Khalin li muzakkar aqilin. Aqil itu sifat yang pertama bagi muzakkarin. Muzakkar yang aqil, muzakkar pula yang khalin. Okey. Yang khalin, yang sunyi. Okey. Minta ta'nis, daripada ta ta'nis. Okey. Tak ada ta ta'nis lah. Macam Hurairah ke apa. Okey, tidak ada. Okey, boleh juga ni kalau nak baca nanti, kalau khalian, contoh ada lafaz khalian macam seperti di bawah nanti. Okey, khalian. Maka dia itu ialah sifat bagi alaman. Sifat bagi alam. Okey. Di sini mana dua? Khalin ini boleh jadi sifat yang kedua bagi muzakkarin. Okey. Kemudian khalin ni pula boleh jadi apa? Na'at maqtu'. Na'at maqtu'. Na'at bagi mana? Bagi alaman. Okey. Tapi dah diqata'kan daripada bentuk sifat dia tu. Iaitu dia jadi apa? Jadi khabar bagi mubtada' mahdzuf. Takdir dia huwa, ia alam itu khalin, yang sunyi ia. Okey.
Na'at maqtu' ni, na'at maqtu' iaitu na'at yang kita boleh i'rab jadi khabar bagi mubtada' mahdzuf dan juga maf'ul bagi fi'il mahdzuf. Contoh, kalau kita kata ja'a Zaidun al-alimu. Itu biasalah tu. Ra'aitu Zaidan al-alima, marartu bi Zaid al-alimi, ini biasa. Okey. Na'at apa nama dia? Lawan maqtu' apa? Ha? Ha apa? Na'at mutasil. Memang dari segi lughah kena, tapi yang diistilahkan tu. Lawan bagi na'at maqtu', na'at apa? Na'at yang biasa ni. Na'at apa nama dia? Nak memfasil lah apa semua keluar. Cari balik tu. Kalimah apa yang digunakan dia pada istilah tu. Okey. Supaya belajar bila buat murajaah tak dia search kat internet tak keluar jawapan. Nampak tak tinggi ilmu ustaz aku ni. Nampak tak Google pun tak boleh nak cari. Jadi tu na'al maqtu'. So kalau na'al maqtu' ja'a Zaidun al-alima. Ja'a Zaid al-alima. Ai ja'a Zaidun a'ni al-alima. Aqsid al-alima. Ataupun ra'aitu Zaidan al-alimu. Ra'aitu Zaidan al-alimu. Marartu bi Zaidin al-alimu. Ai huwa alimun. Okey. Sama macam i'rab ketika bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmani. Okey. Ar-Rahman sifat bagi lafzul jalalah. Boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Ai huwa ar-rahimu. Ar-Rahmani ar-Rahima. A'ni ar-Rahma, a'ni ar-Rahima. Macam tu. Tu maksud na'at maqtu'. Tapi tetap dia punya man'ut dia sama je. Okey. Jadi kholin kat sini ni kholin. Okey. Kalau kholian itu jelas sifat bagi alaman. Kalau kholin dia boleh jadi sifat yang kedua bagi muzakkarin. Li muzakkarin aqilin itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua kholin. Boleh juga sini ni kholin jadi na'at maqtu'. Okey, bagi alaman. Sepatutnya kena kata kholian lah. Tapi dibaca kholin. Ai huwa ia alam itu kholin. Yang sunyi minta ta'nis. Sunyi minta ta'nis. Daripada ta'nis. Wa minat tarkib. Dan sunyi daripada tarkib. Okey. Sunyi daripada tarkib. Wa minal i'rabi bi harfaini. Iaitu seperti tarkib tu sibawai misalnya. Tu tarkib. So bila ada tarkib semua tu isim alam ditarkib. Contoh nama orang tu tarkib, nama dia Sibawai, nama dia Ba'labak misalnya. Apa nama dia Kuala Lumpur ke? Tak boleh nak dijamakkan. Okey, tak boleh dijamakkan. Pulau Pinang. Nama dia. Nama apa? Pulau Pinang. Tiba-tiba ada banyak Pulau Pinang. Nak jamakkan macam mana tu? Tak boleh lah. Okey. Orang yang nak menisbahkan kepada Pulau Pinang ni apa? Apa dia punya nisbah dia? Dia Al-Azhari kalau Pulau Pinang. Al-Pinang ni. Antai. Tak ada kaedah ke bahasa Arab tu. Dari segi an-nasab tu. Tengok balik dalam bab nasab tu. Cuma biasa orang guna al-filfilani. Itu kurang tepat. Tepatnya mana? Tengok Syekh Usama Al-Azhari guna dalam kitab Al-Buldaniyat tu. Ketika menterjemah ulama daripada Pulau Pinang. Okey. Apa nasab yang digunakan tu. Itu tepat. Okey. Itu dah baca kan? Ada kitabnya, bacalah. Okey, anda bagi point tu. Okey, dekat terjemah cek lah tarajim bagi orang Melayu lah, ada 4 orang tokoh. Cek kat situ tu. Okey, bagaimana apa nisbah yang digunakan oleh Syekh Usama Al-Azhari hafizahullah taala untuk Pulau Pinang. Okey. Okey, wa min at-tarkib wa min al-i'rab bi harfain, dan daripada i'rab 2 huruf. Apa yang maknanya apa? Kalimah-kalimah yang di'irabkan 2 huruf itu tidak boleh dijamakkan. Sekalipun dia tu dijadikan isim alam, nama tempat, nama orang ke. Tengok ni. Hadzal qaid.
Okey, nombor 3 tu biar harfaini tu. Hadzal qaid ihtaraza bihi 'anil musanna, menjaga ia musannif bihi bi hadzal qaid 'anil musanna, daripada isim tasniyah, wal mulhaqi bihi, dan daripada mulhaq bagi tasniyah, wa jam'il mudzakkar salim wal mulhaqi bihi. Sebab tasniyah jamak mudzakkar salim ini itu ialah di-i'rabkan dengan 2 huruf. So bila nama orang ataupun nama tempat itu dalam bentuk tasniyah ataupun jamak, maka itu tidak boleh dijamakkan lagi. Okey. Fa inna kullam min hadhihi yu'rabu bi harfain. Maka sesungguhnya tiap-tiap daripada ini, iaitu 4 ni, yu'rabu bi harfain, di-i'rab akan dia tu dengan 2 huruf. Al-awwal bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarra, wa tsani bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarra. Fala yujma'ani hadzal jam'a lidzalik. Maka tidak dijamakkan akan kedua-duanya akan apa? Akan musanna dan mulhaq dia, dan jamak muzakkar salim serta mulhaqnya sebagai jamak ini, sebagai ini jamak. Hadzal jam'a ini iaitu maf'ul mutlaq, lidzalik, kerana demikian itu. Likaunihi yu'rabu bi harfain. Dah jamak, macam nak jamak lagi? Contoh muslimuna, betul? Muslimuna di mana? Tak ada dalam Arab macam tu. Okey, ma syartus sifah. Apakah syarat sifat? Itu syarat isim wasaf. Sifat yang mana ismu wasfin. Ma syartu ismi wasfin. Mana isim wasaf tadi tu nama orang, isim alam. Ni sifat, isim wasaf nak dijamakkan. Nak dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, iaitu jamak dengan waw nun ketika rafa', okey, jamak dengan ya nun ketika nasab dan ketika jar. Syarat dia, okey, antakuna, bahawa adalah ia as-sifat itu sifatan, ialah isim wasaf li muzakkarin, bagi muzakkar. Misalnya apa? Contoh nasir, fatih, nasir, itu isim wasaf yang menolong. Aqilin, lagi pula yang aqil. Okey, lagi pula khaliyatan, nampak kat sini, itu sifat bagi sifatan. Antakuna sifatan khaliyatan, yang sunyi ia sifat, iaitu isim wasaf, minta ta'nis, daripada ta ta'nis. Okey, daripada alamat ta'nis. Kemudian lagi pula laisat, bukanlah ia sifat itu, as-sifah, min babi af'ala fa'la, bukan daripada bab af'ala fa'la. Af'ala fa'la itu isim wasaf, bermakna af'al itu isim wasaf untuk apa? Untuk muzakkar. Okey, fa'la, okey, itu untuk muannas. Maka bila isim wasaf dalam bab ni, maka tak boleh dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Misalnya bab af'al, aswad. Aswad mana sesuatu yang hitam. Aswad sesuatu yang hitam, bukan hitam. Okey, hitam tu sawat. Okey, banyak yang salah. Apa tak? Okey, antara apa bila nak apa sebut kepada pelajar-pelajar baru ke apa, bila orang tersentuh sikit macam biar supaya dakik bahasa Arab tu, putih dalam bahasa Arab apa putih? Semua jawab abyad. Hitam, aswad. Semua jawab macam tu. Salah, semua salah. Apa pula? Biar buka sikit tu. Benda-benda macam tu kena buka mata tu. Kalau pelajar-pelajar macam apa? Baru-baru sampai, bagi dia buka sikit dengan benda baru. Jangan mulakan dengan benda yang biasa. Bagi macam tu. Buka dengan pembukaan yang macam tu. Kemudian cara yang biasalah dulu. Bagi itu je buka situ tu. Okey. Jadi itu kebanyakan orang tak ada bezalah. Bayad tu putih. Abyad sesuatu. Mana sesuatu yang bersifat dengan putih. Al-muttasifu bil bayad. So lain lah tu. So macam sini, kalau contoh ni af'ala untuk muzakkar, fa'ala untuk muannas, seperti aswad, wazan af'al, sesuatu yang hitam. Kalau sesuatu yang hitam untuk muannas pula, sauda. Okey. Abyad, bayda. Maka aswad, abyad itu tu ahmar, hamra, itu tidak boleh dijamakkan. Kita kata aswaduna, abyaduna, tak boleh. Okey. Kalau macam aswad,
tak boleh jamak di atas aswaduna, kena jamak taksir lah. Jamak taksir pula kena tengok wazan dia. Jamak taksir ni bukan semua wazan dia i'tirad tau, bukan sesuka hati kita boleh letak. Macam jamak bagi aswad sud wa gharabi busud. Jamak abyad apa? Bid. Jamak ahmar wa minal jibali judadun bidu. Tu istisyhad dengan ayat Quran tu. Okey. Maka tak boleh. Kalau dalam isim wasaf dalam bab af'ala fa'la, dia punya muzakkar tu tak boleh dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Wala min babi fa'lana fa'la, bukan daripada bab fa'lana fa'la. Fa'lan itu isim wasaf bagi lelaki, muzakkar. Fa'la untuk perempuan. Seperti mana contoh sakran. Sakran lelaki yang mabuk. Kalau sakra lelaki apa? Perempuan lah. Perempuan yang mabuk. Tak boleh sakron lah. Tak ada. Okey, ni bantai. Sakron. Bukan perempuan, sakrona. Tak ada. So, bila macam ni, tak boleh lah kata-kata sakronuna. So, kenapa jamak dia mana? Apa jamak dia? Sukar. Kalau Astani saka, bagi saka. Oh saka. Saka sikit, saka sikit. Saka mana gula. Okey, sukar. Jamak dia apa? Jamak ni tengok Al-Quran tu kena hafal. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Antum sukara. Jangan kamu mendekati solat wa antum sukara, sedangkan kamu itu tu sukara dalam keadaan mabuk. Situ. Ta'lil ahkam ni apa? Sebab apa? Sebab apa mabuk tak boleh? Sebab nanti entah keluar apa-apa ini dibacanya. Nampak tak? Tak sedar, kadang baca tak tahu, sedangkan solat tu kena dihayati. Sebab tu ada pepatah Arab tu buat tu, ada dibuat poster tu, berapa ramai orang zaman sekarang ni, okey, tak mabuk tapi tak faham pun apa dia baca dalam Quran tu, dalam solat dia tu. Dia mabuk dengan benda lain. Macam mabuk ni dah tak fikir. Dia baca Fatihah tapi ingat dunia, macam ingat lagi apa. Tak? Apa ramai macam tu. Sebab tu ketika solat tu usaha sebaik mungkin untuk khusyuk. Jangan tak pernah ada usaha langsung nak khusyuk. Macam asal solat, jangan. Okey, sebab tu amalan memang akan dibentangkan nanti. Kemudian antara kaifiat macam cara-cara yang membantu kepada kekhusyukan, iaitu apa? Antaranya faham apa yang dibaca. Jangan terkejut kalau tanya pelajar-pelajar Azhar ni ada yang tak tahu lagi mana Fatihah secara kamil, mana tasyahud akhir secara kamil, makna doa iftitah secara kamil, makna doa qunut secara kamil, makna duduk antara dua sujud secara kamil, makna tahiyat secara kamil. Jangan terkejut kalau ada yang tak tahu. Okey. Sebab benda tak main, benda tak biasa macam tu. Dan jangan terkejut juga tanya rukun iman, rukun Islam pun masih terbalik, mana 15, mana 16. Jangan terkejut sebab ada. Okey. Rukun iman 5 ke 6 Mana satu dia terkejut dengan ni? Sebab lama tinggal macam tu. Bahayanya apa bahayanya? Bila orang tanya. Contoh dah ada dakik-dakik, contoh kan ilmu-ilmu semua dah dakik-dakik, semua tinggi-tinggi semua. Tu orang tanya, budak-budak, abang, kakak, rukun iman apa? 5 lah. Takkan tak tahu. Macam tu. Akhirnya dibawa qala haddatsana al-ustaz, semua tu. Okey. Jangan main-main. Okey, jangan main-main. Kemudian wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas, dan bukan daripada daripada isim wasaf. Tu isim wasaf. Bukan daripada isim wasaf
yang yastawi fihi, yang bersamaan padanya fima itu al-mudzakkar wal muannas, mudzakkar dan muannas, ka saburin wa jarihin. Sabur, okey, dengan apa? Dengan makna sabir. Bila kata sabur, okey, wazan tu istiraq, mana digunakan juga sabur dengan makna sabir, yang sabar. Okey, maka sama di antara muzakkar dan muannas. Okey, kalau kita kata jaa rajulun saburun, jaa imra'atun saburun, sama muzakkar dan muannas itu. Okey, maka tak boleh kata saburuna, sebab sabur itu tu bersamaan antara muzakkar dan muannas. Wa jarihin, dan begitu dengan jarih. Jarih dengan makna apa? Dengan makna majruh. Dengan makna majruh. Okey. Jadi jarih bila dengan makna majruh, di jarih ni ada makna jarih yang melukakan, ada makna majruh yang dilukakan. Bila makna majruh yang dilukakan, maka tak boleh kata jarihuna, sebab dia bersamaan. Sebab yang bersamaan jarih ini di antara muzakkar dan muannas bila makna majruh. Okey. Bila makna fa'il, maka dia beza. Dia tak sama. Jarih bila makna yang melukakan, dah tak sama laki perempuan. Laki perempuan. Kalau jarih mana yang melukakan, tu nama dia. Kalau laki jarih, kalau perempuan jarihatun. Maka dah tak sama dah. Maksud jarih bila dengan mana isim fa'il dah tak sama dah. Maka boleh dijamakkan jarihuna. Faham? Jarih itu tidak boleh dijamakkan. Sebab apa dia dijamakkan dengan jarihuna? Apabila dia itu bersamaan di antara muzakkar dan muannas. Muzakkar muannas itu tu sama kalimah jarih ini bila dengan makna majruh, yang dilukakan. Maka contoh kita kata jaa rajulun jarih, jarihun ay majruh, jaa imra'atun jarihun, mana yang dilukakan. Sama, bila sama macam tu tak boleh dijamakkan jarihuna untuk muzakkar. Tapi bila dah lain, iaitu jarih dengan mana jarih yang melukakan, maka jarih seorang lelaki yang melukakan, jarihatun seorang perempuan yang melukakan. Jadi jarih yang makna jarih yang melukakan itu tak sama di antara muzakkar dan muannas. Bila tak sama, maka boleh dijamakkan jarihuna. Faham? Okey. Fa in naqasa syartun min hadhihi syuruti, maka apabila kurang, okey, perkataan naqasa ini fi'il dia boleh dua, dia fleksibel, ada kalanya lazim, ada muta'addi. Okey, mana kalau muta'addi tu mengurangkan. Okey, beza kita terjemah kena ni lah. Kalau lazim kurang, maka apabila kurang oleh satu syarat min hadhihi syuruti, daripada ini segala syarat, fa mulhaqun. Mulhaqun ni jadi apa mulhaqun? Khabar bagi mubtada mahdzuf. Kena jawab syarat ini kena dalam bentuk jumlah. Fa mulhaqun ay fa huwa mulhaqun. Ni biasa dalam ibarat fuqaha pun sebut wa ainat, okey, fa zahirun. Okey. Bahkan dalam kitab ketika adanya illah hukum, iaitu biasa sebut fali anna. Sekian. Banyak dalam ibarat para fuqaha bila sebut hukum tu fali anna macam tu. Fali anna. Li anna tu, okey, lam ta'lil, jar majrur. Li anna dengan ta'lil masdar itu. Dia tu berkata fali anna, dia tu takluk kepada satu yang mahdzuf. Okey. Yang mahdzuf itu jadi khabar bagi mubtada mahdzuf. Fali anna ay fa huwa zahirun li anna. Itu. Fali anna dengan mana? Fa huwa zahirun li anna. Okey, banyak kita tu.
Kalau dalam macam Minhajut Talibin, Imam Nawawi rahimahullah taala, dia banyak penggunaan syarat ini tanpa ada adat syarat. Itu fuqaha biasa macam tu. Itu adat para fuqaha. Okey. Contoh apa? Solat. Tak tahu? Ada jawab. Mana adatnya? Tak ada. Tak ada adat syarat, tak ada. Tak tahu ada jawab syarat dia. Itu biasa adat fuqaha macam tu. Okey. Banyak dalam baca dalam Minhajut Talibin. Okey, maka dia tu famulhaqun, fahuwa mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim, yang dihubungkan dengan jamak muzakkar salim. Dia bukan jamak muzakkar salim tapi dihubungkan. Bagilah masukkan golongan tu. Tapi itu pun in sumi'a min kalamil arab. Apabila didengar akan dia akan ismu wasfin min kalamil arab, daripada kalam Arab. Ini penting, poin penting. Tengok bawah tu. Yufhamu min qawlihi in sumi'a min kalamil arab, difahami daripada perkataannya perkataan musannif in sumi'a min kalamil arab ini difahami akan annal mulhaqa. Itu naib fa'il bagi yufham. Mana annal mulhaqa bi jam'il mudzakkari la yakfi fi ilhaqihi mujarradu dalalatihi ala ma'na jam'il mudzakkari salimi wa salahiyatihi lil i'rabi bi harfaihi. Nampak? Mana apa? Bahawa sesungguhnya mulhaq dengan jamak muzakkar atau mulhaq jamak muzakkar salim ini tidak memadai kita nak menghubungkan akan dia tu oleh semata-mata dalalah dia, mafhum dia tu di atas makna jamak muzakkar salim. Sama mana jamak semua tu, dan patut mulhaq ini ni lil i'rabi bi harfaihi, dengan dua hurufnya. Bukan semata-mata bidah menunjuk makna dalalah dia itu menunjuk di atas banyak, kemudian boleh di-i'rab dengan dua huruf, maka boleh kita kata ini mulhaq bagi jamak muzakkar salim. Bal la budda fi kaunihi mulhaqan bihi fi i'rabihi min sama'ihi fil Quran awil hadis. Bahkan tidak daripada keadaannya itu mulhaqan bihi fi i'rabihi min sama'ihi, daripada dengannya fil Quran ataupun hadis. Mana bukan boleh reka, kena sama'i. Awi syi'ril arabi al-qadim, atau kalami fusaha'il arab, ataupun kalam bagi orang-orang Arab yang fasih seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia ketika zaman dia tu bahasa orang Arab tokoh-tokoh tu tidak digunakan lagi dah, tidak diiktimad, melainkan Imam Syafi'i saja. Okey, kalamuhu hujjatun fil lughah. Cubalah baca, kalau tak percaya baca kitab Ar-Risalah tu. Mana selalu sebut kepada pelajar, cuba baca tu. Dah beli banyak yang ada, ramai yang ada. Siapa yang ada Ar-Risalah? Cuba angkat tangan kalau tak percaya. Yang ada kitab Ar-Risalah bagi Imam Syafi'i. Angkat tangan, siapa yang ada? Belum beli lagi. Boleh yang tahqiq Ahmad Syakir. Okey, rahimahullah taala. Buka situ tu, cuba try buka. Tengok taklid. Antum akan rasa salah ni, patut kena rafaq ni. Salah ni, patut nasak ni. Betul tak? Tapi Syekh Ahmad Syakir jelaskan lughah-lughah kat banyak tu. Sebab Imam Syafi'i itu memang dia punya kalam dia tu seolah-olah macam masya-Allah. Kalam dia tu macam seolah-olah kalam nubuah tau. Sedap kalam dia tu. Dari segi susunan kalam dia tu. Cubalah baca kitab Ar-Risalah tu. Jadi bila baca kitab Ar-Risalah ni, macam Al-Muzani sini, berapa orang ulama sini baca berapa ratus kali tu. Setiap kali baca tu faedah yang berbeza dia dapat. Itu kitab ulama. Kalau kitab kita ni sekali baca dah, kali kedua tak nak baca dah. Tak best dah. Tak ada faedah langsung. Okey, baca. Tu keistimewaan. Ingat tu, kitab atau apa-apa yang istimewa ni bila diulang-ulang dia tak bosan, kemudian dia dapat faedah baru. Sama macam cerita pun. Pelik betul cerita Peramli, betul tak? Orang nak tahu sikit, nak tahu lah lepas ni. Orang dah boleh hafal dah. Tapi mesti boleh tengok lagi. Okey? Dia punya masya-Allah lah. Kekuatan dia punya filem dia tu. Siapa tak hafal cerita Peramli tahu sangat dah. Tapi ada cerita-cerita lain kalau kita dah tahu jalan cerita dia. Ada nak tengok, semangat lagi nak tengok macam tak tengok dah. Tu. Okey, kelebihan kitab yang berkualiti, baca ulang-ulang pun tak ada masalah. Okey. Sebab tu tengok kitab kita ni yang pertama sekali dibaca oleh ahli ilmu ataupun tidak. Bukan buat kitab saja. Jangan jenis buat kitab saja nak banyakkan kitab. Dia ada setengah macam tu. Buat kitab kecil-kecil disenaraikan. Nahwu dia tulis kitab. Lepas tu surah dia buat, hadis dia buat, lepas tu usul fiqh dia buat. Tapi just kopi-kopi macam tu.
Cumanya apa? Oh besar sikit ni. Oh terjemah Ustaz Khalid misalnya. Oh ni tengok kitab dia. Mu'allafatuhu fi usul fiqh. Oh, al-qiyas 'inda al-usuliyin. Semua bagi semua tu. Banyak yang berkopi semua tu. Bila orang baca balik, oh, lepas tu orang yang tak tahu apa, mungkin khususan, oh dia ni mana al-usuli. Baca terjemah. Kalau dalam kitab hadis pula, dia buat kitab apa semua tu? Oh, al-muhaddis. Lepas tu semua keluar dapat gelaran semua tu. Jadi hebat. Padahal kalau baca, alah. Sebab tu orang nilai keilmuan seseorang itu tu berdasarkan muhadarah ataupun kitab dia. Kitab kadang-kadang muhadarah tak habis langsung muhadarah tu. Ajar kat aku dah tak habis. Tapi tengok dia buat kitab. Ish, Masya Allah. Kitab padu. Dia tak, orang bukan semua orang yang menghimpunkan muhadarah sedap, lepas tu kitab dia sedap. Tak. Ada yang jenis muhadarah memang tak sedap langsung. Pengajar apa ni? Bosan betul. Contoh. Okay, macam tak menarik langsung. Tapi bila kita baca kitab ni, Masya Allah. Ada yang menghimpunkan kedua-duanya. Okay. Ada yang muhadarah sedap. Tapi tak kitab, alah biasa saja. Okay. Cumanya kebanyakan para masyayikh kita di Al-Azhar yang dah selalu sebut, pelajar kita ni kesilapan besarnya. Ni besar sebab kesilapan besar. Memang besar pun kesilapannya. Duk follow muhadarah syekh je. Ingat, penulisan itu lebih adab. Penulisan kitab tu lebih adab. Dia mencurahkan ilmu dia tu kat sini ni lebih dakik berbanding dengan muhadarah. Kebiasaan ghalib macam tu. Jadi kesilapan besarnya mereka-mereka yang mulazamah dengan para masyayikh kibar, al-mu'ammarin, yang dipanjangkan usia mereka itu, hafizahumullah ta'ala, mereka hanya ikut dars mereka saja. Tanpa membaca kitab-kitab mereka. Sedangkan kitab-kitab mereka itu hasil penulisan mereka pada usia muda tu. Sebab tu tengok balik penulisan mereka ketika, contoh kitab-kitab PhD diorang, kitab-kitab master mereka, yang apa ditabak tu, baca. Mungkin sebab apa? Setengah mungkin kita tak nampak haibah sangat macam syekh kita boleh mengajar lah. Saya pun boleh mengajar juga macam ni. Poin-poin macam kita biasa dengar semua tu. Baca kitab-kitab dia tu. Itu penting. Sebab tu kesilapan besar pelajar Al-Azhar jadi ahbab syekh-syekh sekian tapi tak pernah baca pun karangan syekh tadi tu. Okey. Okay, kemudian wa huwa kadzalik fa inna hadhihi syuruta ikhtara'aha al-Imam Ar-Radhi radhiyuddin. Okey, dalam syarah kafiyah ba'da as-sama' selepas daripada didengar dia yang mereka syarat ini ni. Mana syarat dia kena sama'i. Kena didengar in sumi'a min kalamil Arab liyadbita biha ma sami'ahu, supaya dia mendhabit dengannya bi hadhihi syurut ma sami'ahu, barang yang dia dengarkannya. Mana barang yang diperiksa satu tu kalam Arab, tengok apa yang ditengok apa yang dihubungkan tentang mulhaq bagi jamak muzakkar ini ni, maka diperiksa-periksa dikeluarkan syarat. Ni ulama ni dia baca dulu tu. Penting, macam kata Syekhuna Dr. Sami hafizahullah ta'ala. Orang sekarang ni, kebanyakannya, dia boleh bercakap panjang lama semua tu, bila apa? Bila ada laptop. Ada iPad. Semua tu boleh baca, buka, boleh mengajar huraiah semua poin kat sini. Habis bateri, khalas. Habislah ilmu dia. Dan apa? Biasa kita search maklumat-maklumat kita search, lepas tu copy bahagian tu baca kejap tu dah. Ulama-ulama kibar ni, mana yang ulama-ulama senior dekat Al-Azhar ni, kebanyakan mereka bukan istighal dengan laptop semua tu. Mereka tak pandai. Ni, mana diorang dah tak, macam bukan zaman mereka dah. So diorang dengan kitab. Sebab tu diorang, kalau kita macam apa, contoh tak tengok diorang tu bila mereka mengajar ni, so macam ni disebut dalam Imam Muslim dalam syarah beliau, disebut oleh Imam Nawawi juga. Kita cuba tengok dia cakap tu, betul dia baca seolah-olah macam kalau zaman kita buka Maktabah Syamilah lah. Mana kita nak cari perkataan Imam Muslim, nak cari apa semua ni. Sebahagian orang tu memang disuka terus pada Maktabah Syamilah, buka Google terus. Lepas tu lepas ni lupa dah. Masyarakat kita pun dia baca tau. Dia baca betul-betul, kemudian ditanda, kemudian dia ambil buat nota lagi tu. Sebab tu apa? Masyayikh yang tua-tua senior tu dekat Al-Azhar, kalau kita tengok biasa kalau dia mengajar tu banyak nota-nota tu, dia tulisan tangan dia tu.
Bila tulisan tangan, maka dia ingatlah. Ingat nota-nota dia tu. Berbanding dengan kita, tak tulis tak apa semua tu. Jadi apa? Akhirnya hilang semua nanti. Sebab tu pentingnya menulis, dan pentingnya untuk orang-orang yang ada kemampuan menulislah. Yang tak ada apa-apa komitmen, tak ada mengajar sangat apa semua tu misalnya, menulislah. Sebab menulis inilah, sebab apa? Sebab ulama yang sampai sekarang ni ilmu dia boleh bertahan sebab apa? Mereka ada penulisan. Ulama yang ada penulisan ramai, tapi ke mana mereka? Hilang, tak ada sebut dah. Kalau di Fatani ni, almarhum ayah Diskam rahimahullah ta'ala, sebab beliau tu sahibul musannafat, jadi kuat mengarang. Maka tengok, dia paling unggul ulama di zaman dia tu, yang sekarang ni masih disebut sebab apa kitab dia ajar apa semua tu. Faedah kitab tu. Di zaman sekarang, antara kalau di Fatani tu, antara tuan guru yang banyak mengarang kitab, Baba Rashidi, Abu Qutaibah, hafizahullah ta'ala. Jadi banyak menulis kitab. Lepas tu, ada pesan kepada Baba kena buat kitab ni, kena tulis. Buat dah. Buat 3 buah kitab, dia punya tab dia ni kena pijak dengan cucu dia. Habis. Mula buat kat laptop. Lepas tu, tengok, dah koyak rabat dah pecah 2 apa semua tu laptop. Cucu main. Jadi, tak ada save tempat lain, tak. Baba kata tak save, lupa nak save tempat lain. Ada kat laptop je. Tak boleh nak buka biar. Kolah. Satu. Boleh nak sama tu, sambung balik kat tab. Sama juga cucu dia buat lagi. Tengok. Jadi itu antaranya. Jadi itu apa? Itu realiti. Contoh bila antum buat kitab, contoh kena save banyak tempat. Saya kat kawan, hadis apa semua tu. Sebab apa? Kang jam laptop habis. Tak boleh. Lagi-lagi dah siap dah. Dah nak siap sikit je. Lagi-lagi sebab je. Ni boleh gila tau. Bayangkan buat tesis tu, tesis PhD ke, langsung memang, seminggu memang lagi nak siap ni. Buat tebal-tebal 1000 muka surat. Tiba-tiba jam, hilang. Save mana? Ada save. Tak apa. Ada dekat hadis. Hadis pula. Hadis kena curi. Aduh. Memang tak tahu. Memang pengsan lah. Sebab tu banyak kena save. Kalau buat kitab kena macam tu. Kemudian, pastikan bila dah buat kitab atau penulisan tu, penulisan yang kualiti. Okay? Tak perlu menulis sehingga banyak-banyak. Tulis sebahagian daripada bab risah-risah macam tu. Okay? Macam Ustaz Zakwan tu kena menulis tu. Okay? Dan bidang muamalat kena rajin menulis semua tu. Latih penulisan bahasa Arab tu. Okay? Sebab biar lahir penulisan yang berkualiti daripada pelajar Al-Azhar. Belajar Al-Azhar kualiti. Okay? Cumanya penulisan tu kurang. Kita tidak tidak diadatkan dengan banyak penulisan. Tidak sama dengan negara luar. Lepasan-lepasan luar, tak lelaki tak ada. Terus serang, jarang. Tak sebanyak macam Mesir, berkali ganda. Mesir ni berkali ganda tak lelaki dia. Kalau mereka kena panggil beberapa syekh buat tempat. Tengok pelajar Malaysia kalau buat tak lelaki, sikit je. Guru-guru sikit je. Yang boleh mengajar mereka tu. Yang ada masa tu. Sebenarnya masa kelebihan mereka tu apa? Mereka kena ada assignment, kena bentang. So mereka kena tulis makalah semua tu, kena bentang apa semua tu. Jadi melatih lah. Kita bila masa kita menulisnya? Menulisnya apa? Ada ustaz kami menulis dekat exam je. Semua tak? Time imtihan, tu je lah menulis, tu paling perform lah tu. Dapat jadi dan mumtaz. Tengok ni. Penulisan terbaik sebab apa? Dapat mumtaz. Yelah tu. Nampak tak? Cuba cek balik. Okay? So, kualiti penulisan kena jaga. Maka di sini fal'illa al-haqiqiyyah fil ilhaq hiya sama'. Tu khulasah dia. Mana illah haqiqiyyah? Illah pada hakikinya, pada membolehkan menghubungkan satu kalimah itu kata-kata mulhaq bagi tasniah, mulhaq bagi jamak ialah as-sama'. Dengar daripada Al-Quran, hadis ataupun kalam orang Arab. Okey. Kamil mulhaqatu bih. Berapakah yang dimulhaqkan dengannya dengan jamak muzakkar salim? Okey. Kathiratun, banyak. Banyak. Minha, setengah daripadanya ulu. Okey. Ulu, jangan ulu bermakna ashab. Okey. Bermakna ashab. La wahida lahu min lafzihi falidhalika ulhiqa. Tidak ada mufrad baginya, wahid dengan mana mufrad baginya daripada lafaznya. Kerana demikian ilah diilhaqkan. Maknanya apa? Sebab luput syarat. Syarat jamak muzakkar salim dia kena ada mufrad. Mufrad daripada lafaz dia az-zaidun, al-muslimun, muslim, zaidun. Okey, ini tidak ada. Wa alamuna.
Okey, wa illiyuna. Tengok wa alamuna bawah tu bi fathil lam. Bi fathil lam dengan fathah lam. Wa alamuka alimun. Jam'u alam. Yalah, jamak bagi alam. Bi fathiha aidan, dengan fathahnya juga. Alam tu pula apa? Ismu jinsin, ialah isim jenis. Isim jenis lima siwallah minal mawjudat al-kharijiyah. Nama bagi selain daripada Allah, daripada benda mawjud, okey, yang ada pada khariji zihni. Kita panggil apa? Jisim tabi'i ni. Okey. Apa dia punya jadi tak boleh sebab apa? Dia tu isim jenis. Okey, isim jenis. Isim jenis ni dia luas, sedangkan mufrad bagi jamak muzakkar salim itu tu dia taklah makna dia luas. Okey, dia tertentu. Lagi satu antaranya apa? Iaitu kalau contoh kita kata rajul, apa, muslim. Satu makna dia. Makna lebih sempit satu. Berkata al-muslimuna, makna lebih luas, lebih banyak. Okey. Sama juga macam kata-kata jari ataupun alim, alimuna, orang-orang alim. Okay, makna dia bila jamak makna dia lebih luas. Kalau alamuna, ni terbalik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perkataan al-alamin ini ni bukan dia khilaf al-wakil, cuma pendapat muktamad seperti yang dinaqal oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim itu hanya untuk yang berakal. Al-alamin itu alamun, alamin sama, iaitu untuk apa? Manusia, jin dan malaikat. Okey. Mufrad dia alam. Mufrad dia pula masya barang selain pada Allah, lebih luas pula. Tu di antara beza dia. Sedangkan perihal jamak muzakkar salim ini ni, jamak itu lebih luas makna dia berbanding dengan mufrad dia. Ini terbalik pula. Sebab alamun, alamin, mufrad dia alam. Tapi alam makna dia lebih luas daripada alamin. Tu beza dia. Sebab tu tak sama, jadi diilhaqkan sahaja. Sebab i'rab dia tu sama macam jamak muzakkar salim, maka dipanggil sebagai mulhaq jamak muzakkar salim. Wa illiyuna bi syaddil lam, atau bi tasydidil lam, sama je. Jam'u aliyin, jamak bagi okey, bi syaddiha aidan, bukan ali. Okey, jamak bagi apa? Illi. Bi syaddiha aidan ismun li a'lal jannah, nama bagi yang paling tinggi daripada jannah. Macam syurga al-firdaus. Okey. Walikulli murtafi'ir rutbah fahuwa ismu jinsin aidan. Dan tiap-tiap yang tinggi akan peringkat itu maka dia itu isim jenis juga. Wa 20 jam'u 'asharah wa huwa ismu jinsin lil 'adad. 'Asharah itu isim jenis, dia banyak. Lil 'adad wa qisil baqiyah, dan hendaklah mengqiyas oleh engkau akan yang tinggal lagi. Itu aliyuna wa 20 wa sittuna wa babuhu. Dan babnya bab kullim min 20. Okey. Wa araduna wa ahluna. Okey. Nahu wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu. Okey, ayyutu. Di sini ayat ni termasuk juga kan antara berlakunya majaz di antara subut dengan nafi, iaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Di atas mereka yang kuasa mereka itu akan puasa, fidyah, wajib bagi mereka puasa. Apa? Fidyah. Sedangkan di situ wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Okey, wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Beza tu. Beza tu. Tapi itu Al-Quran tak apa. Orang faham daripada kalimah itu dan sebagainya, orang boleh takdir. Tapi kalau nakalan daripada kitab-kitab ulama, tu bahaya. Sebagaimana penakalan daripada sebahagian musyabbihah mujassimah tu, tak ada la, dibuang la. Okey? Dibuang nafi tu. Tengok mereka, musibah betul, mujassimah betul. Musyabbihah betul. Perangai sama daripada dulu. Okey, al-aidil athimah, tangan-tangan yang berdosa, ia memang berdosa betul. Apa? Menipu kalam-kalam ulama.
Antaranya apa? Kerja-kerja tahqiq sekarang ni, dia mereka macam ni. Mereka ada duit. Pendidikan ada, jamiah banyak. Jadi tahqiq kita ada. Tapi turas mereka tidak ada. Mereka tidak ada turas. Turas mereka apa? Ibn Taymiyah, Ad-Darimi, kemudian Ibn Al-Qayyim. Yang tu sahaja turas-turas mereka. Dia tahqiq dah habis. Lepas tu habis dah. Habis dah ilmu orang tu. Tak ada nak tahqiq lain. Akhirnya apa? Tahqiq kita Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bila tahqiq kita tu, sebab tu kita akidah, kita usul fiqh, sedih kadang-kadang tengok. Hatta kita muwafaqat. Okey? Ini tahqiq Imam Asy-Syatibi tu. Tentang Imam Syatibi bijahin Nabi guna juga. Apa? Syekh masyhur Salman tu, anak murid Syekh Albani, Jordan tu. Dia tak boleh kata ni perkataan ni apa bid'ah dan sebagainya, nampak tak? Kemudian yang baru ni yang mereka tahqiq, kita maulid, mereka tahqiq ulama kita. Lepas tu yang nas-nas tentang tawasul semua tu dibuang. Yang baru ni apa tentang kalamullah. Okey, kalamullah, okey, laisa biharfin wala sautin. Dia buang laisa terus. Kalamullah sautun. Khalas. Tak menipu betul lah kau ajar betul. Kita panggil kau ajar tak amanah langsung. Masalahnya yang mentahqiq itu majmu'atun minal bahisin. Bahisin dah bahisin. Kalau ada amanah tak amanah, kuat sangat akidah sanggup menipu macam tu akidah Mujassimah, tu golongan Mujassimah. Alhamdulillah Asy'ariyah Maturidiyah tak pernah ada rekod macam ni. Secara sengaja mengubah isi kitab sebagainya. Babu ziyarati qabrin Nabi dalam Azkar Imam Nawawi, diorang tahqiq tabaq. Okey, ziyarati Masjidin Nabi. Kerja-kerja macam tu. Jadi tengok nak tahu kerja-kerja diorang ni. Okey. Cumanya apa? Tu lemahnya kita ni. Bila apa di Malaysia bila pengaruh Salafi Wahabi kuat, maka tidak ada yang membongkar ni. Ataupun bongkar pun rod yang hujah tak kuat. Buka, cuba siapa rajin, siapa yang tak ada kerja macam duk tenang-tenang, duk banyak tengok movie, duk jalan-jalan banyak waktu ni. Daripada situ, ambil kitab ulama-ulama yang kita buat ni tentang tahrifat daripada golongan Salafi Wahabi. Yang contoh-contoh mereka ubah kitab yang mereka tahqiq tu. Mereka tahrif kitab, isi kitab. Dihimpunkan oleh Syekh Ali Al-Miqdadi. Dr. Ali Al-Miqdadi, kitab beliau ana sangat syurkan untuk antum baca. Ada di Maktabah Ar-Razi. Alhamdulillah Maktabah Ar-Razi sekarang ni alhamdulillah dah bertaubat agaknya. Okey. Mungkin terkena sebab yalah harga dia semua ma'ruf. Tapi alhamdulillah sekarang ni harga dia masya-Allah terkejut juga. Biar betul. Kitab apa? 30 genih. Harga kita macam ni 50, 45 tu harga dia tu. Dia ada silsilah dia tu. Dan beliau alhamdulillah tidak tenggelam dengan apa? Zaman sekarang nak buat kitab tulisan kena besar. Biar ketebal sikit kitab tu, mahal sikit. Beliau tidak. Rare, seorang-seorang macam tu. Menongkah arus, biar tulisan biar kecil, biar padat. Kitab tu biar tak tebal sangat. Tapi bila antum baca, kitab tu padat. Tulisan kecil. Maknanya isi saja. Itulah manhaj Syekh Bashar Al-Ma'ruf juga macam tu. Supaya pelajar-pelajar ni dapat isi lah. Ni bukan apa, tulisan besar-besar. Bab satu-satu. Lepas tu ta'liq tu apa? Dia sebagai marajik dalam kitab je besar-besar. Tengok, tebal ni kitab ni. Sekali tengok buka, tulisan besar-besar. Nampak tak? Tidak. Baca kitab tu. Jadi dia menghimpunkan kitab mana apa? Salafi Wahabi duk tukar-tukar apa? Kitab-kitab ulama kita ni. Contoh dia banyak. Post ni dekat ni. Buat post dekat mana? Facebook ke, Twitter ke, siapa yang main Twitter, Instagram ke. Bagi orang tahu skoranya dah tampal sikit. Ni bukti dah. Skop. Apa rak lah. Bukti ada. Screenshot pun semua tu. Bukti dia. Bagi orang tahu ni siapa, golongan mana ni. Macam tu. Okay. Dia dua benda. Cara nak rad khusumah kita ni, mereka ahlul batil, ahlul bid'ah mereka. Jadi macam mana? Yang pertama sekali, naikkan keistimewaan kita. Terangkan balik mazhab Asy'ariyah macam mana, Maturidiyah macam mana. Contoh yang betul macam mana, kefahaman betul, yang silap faham macam mana. Yang kedua, terangkan kebatilan mereka.
Jadi anda tengok lebih kepada sekarang ni, lebih kepada apa yang kita perlukan, lebih kepada bongkarkan kebatilan mereka. Sebab apa? Dakwah mereka diterima sebagainya. Sebab apa? Mereka tak bagi tahu pun orang lain tentang kebatilan mereka tu. Cumanya nak erat pun semua tu kena ada kekuatan, hujah semua tu kena kuat lah. Okay? Jangan hujah macam budak-budak sahaja. Okay, dekat ayat ni penting nak memahami, iaitu berlakunya apa? Berlakunya hadzaf dan sebagainya. Nah, hadzaf termasuk daripada apa? Termasuk daripada majaz. Mana golongan yang menolak majaz secara total, tak langsung majaz ni, kelas. Okey. Sebab tu tengok ni wala ya'tali. Mana maksudnya apa? Wala yahlif. Dan janganlah bersumpah ulul fadli minkum, oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan. Ulu dengan mana ashab. Al-fadli mana al-ghina. Minkum daripada kalangan kamu, ayyutu ulil qurba wal masakin. Bermaksud apa? Wasa'ah ni. Wala ya'tali ulul qurba wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati. Okey. Ayyutu ay alla yu'tu. Ayyutu ay alla yu'tu. Jangan bersumpah oleh orang-orang yang kaya daripada kalangan kamu, okey, bahawa dia tu alla yu'tu ulil qurba, bahawa dia tu tak nak beri. Tak nak beri, tak nak menafkahi orang-orang ahli qarabat dan orang miskin. Ayat ini diturunkan, okey, asbabun nuzul itu diturunkan kepada Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Sebab beliau ni orang kaya. Okey. Dia cakap ni kepada apa? Mistah. Mistah ni anak saudara dia. Okey. Bukan anak saudara, sepupu dia. Dan Mistah ni miskin. Dan yang apa? Yang menafkahi dia tu Abu Bakar. Mana sepupu Abu Bakar? Sebab apa? Mistah ni salah seorang yang membawa fitnah Sitina Aisyah tu. Kata apa? Tertinggal dengan Nabi tu, lepas tu dia apa? Dengan sahabat semua tu, jadi tomah-tomah tu yang duk Syiah duk bawa tu lah. Wal'iyadzubillah. Maka Mistah pun terlibat juga dalam apa? Krisis tu, kes tu. Jadi maka di antara yang menyebarkan berita palsu semua tu, maka Sayyidina Abu Bakar marah lah. Lepas tu Abu Bakar pun bersumpah tak nak bagi dia nafkah. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba alla yu'tu. Ulu semana dengan mana ashab. Okey. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Okey, kemudian al-kalamu 'ala al-asma'il khamsah. Okey, perbicaraan. Sikit je. Jangan laju-laju lah. Punyalah target sampai Jelah target sampai al-kalamu 'ala al-ismi alladhi la yansarif. Okey, tak apa, sikit lagi lepas tu kita baca ni. Okay, al-kalamu 'ala al-asma'il khamsah. Perbicaraan di atas segala isim yang 5. Wa syurutu i'rabiha bil huruf, dan segala syarat i'rabnya dengan huruf. Okey. Ma ta'riful asma'il khamsah. Apakah ta'rif bagi segala isim yang 5? Iaitu ta'rif dia kullus min, ialah tiap-tiap isim akhiruhu harfu illah, yang bermula akhir isim itu ialah harf illah. Salihatun lil i'rab, yang patut ia harfu illah lil i'rab, bagi i'rab. Pertama sekali, ingat, ta'rif tidak dimulakan dengan kullun. Itu bila mula kullun itu ialah dhabit, bukan ta'rif. Sebab apa? Ta'rif itu tu untuk haqiqah. Kullun lil afrad. Maka di sini dhabit, bukan ta'rif. Tengok bawah tu. Hadha dhabitul 'ammu, dhabit 'am ini pada ta'rif asma' khamsah la yattafiqu, tidak muwafaqah ia ma'a hasriha, serta terhasarnya itu pada 5 atau 6 bi ziyadati hanuka kama sumi'a. Tidak muwafaqah dengan 5 ni, tak kena dengan 5 ni. Sebab apa? Kama sumi'a minal arab.
Idh muqtadahu, kerana tu ta'liliyah, kerana muqtadahu tuntutannya ay matlubuhu, matlub bagi dhabit ini ialah apa? Kita boleh faham, oh, mana kalau dia mentarifkan isim 5 ialah tiap-tiap isim yang akhir dia tu huruf illah yang salihatun lil i'rab, maka muqtadahu anna kullasmin, bahawa tiap-tiap isim yang zitta alaihi harfal waw, yang menambah oleh engkau di atasnya akan huruf waw, awil alif, okey, awil alifa awil ya'a akhirahu, ataupun alif ataupun ya akhirahu, pada akhirnya tu zaraf, yasihhu adduhu minal asma'il khamsah, nescaya sah membilang akannya akan isim itu daripada segala isim 5 asalkan ada huruf illah. Maksud apa tuntutan daripada dhabit ini? Kalau satu isim tu yang kalau kita tambah huruf illah kat belakangnya, of course jadi apa? Al-asmaul khamsah. Okey, sumi'a min al-arab am lam yusma, sama ada didengar daripada orang Arab ataupun tidak didengar. Ka antaqul, seperti bahawa berkata oleh engkau mukhtari'an, yang mereka sebagai atas jalan rekaan, hal keadaan yang reka-reka macam ni, reka-reka hasaba hadha dhabit, sekira-kira dhabit ini iaitu ja'ani amuki, datang akan daku oleh bapa saudara kamu, wajadduka ila akhirih, reka-reka macam tu. Turidu ammuka wajadduka, kamu kehendak ja'ani ammuka wajadduka, walam yaqul, tu awal hal, sedangkan lam yaqul, tidak berkata bihadza, dengan ini perkataan amuka wajadduka semua ni, imamun min a'immatin nuhah, tidak bercakap oleh seorang imam pun daripada imam nahu. Fa innal mas'alata, ini penting, sesungguhnya masalah itu masalah isim 5 ini ni maqsuratun 'ala sama', yang dibatasi di atas sama'. Falau qala fi ta'rifiha, maka jikalau berkata ia musannif fi ta'rifiha, pada mentarif akan asma'il khamsah dengan kata macam ni, ia al-asma'ul khamsah itu ialah ma sumi'a minal arab, barang yang didengari daripada orang Arab, minal asma', itu bayan bagi ma, daripada segala isim al-mufradah, isim mufradah bukan murakkabah, mu'raban, halak itu isim mu'rab, bil wawi raf'an wa bil alif nasun wa bil ya'i jarran, la salima, tu jawab bagi lau. Nah, saya la salima min ikhtira'i ma khalafa bihi nuhata, nah saya selamat ia musannif min ikhtira'i ma, daripada rekaan barang atau lafaz yang khalafa bihi nuhata, yang menyalahi dengannya dengan ma itu oleh an-nuhah. Okey, ikhtira'i ma khalafa bihi nuhata, yang menyalahi ia musannif bihi bima an-nuhata, akan ulama nahu. Wa min amali qiyasin fil lughah, dan selamat atau bagi ikhtira', dan selamat ia musannif daripada amalan qiyas pada lughah, wa huwa, dan ia al-qiyas fil lughah ghairu jaiz, tidak harus. Ni masalah khilaf, bukan dalam Jam'ul Jawami', masalah khilaf dalam bab lughah ni boleh ataupun tidak. Menjumhur, kebanyakan ulama kata tak boleh, kebanyakan selain daripada usuli dan semua tu tak boleh, lagi-lagi ulama hadis tak boleh. Macam tadi tu apa contoh, tawai, rahawai, okey, itu ulama lughah kata macam tu. Kalau ulama hadis, naftuyah, sibuyah, rahuyah, tu beza dhabit dia. Sebab ulama hadis dia ikut sebutan betul dia tu. Kalau qiyas memang macam tu lah, sibawai, okey, rahawai, tapi sebutan tempatan, tuan tempatan sebut macam mana, ulama hadis iktimat pada macam tu sebutan dia tu. Sebab tu dalam ilmu hadis ada kaedah disebut, okay, al-kuna wal asma la yadkhuluha al-qiyas. Al-kuna wal asma la yadkhuluha al-qiyas. Kuna, kunyah dan segala isim itu tu tidak masuk padanya oleh qiyas. Okey. Kena sebut, oh asal kalimah macam ni, oh mesti macam ni bunyi ni. Tak, tengok tempatan dia sebut macam mana. Lepas tu dhabit tu penting. Okey. Kam syartun lil asma'il khamsah, berapakah syarat bagi segala isim 5? Sab'atun, ialah 7. Wahya an takuna mufradatan, bahawa dia tu mufradah, bukan jamak. Okey. Bukan jamak, bukan majmu'. Okey. Kita baca ringkas
Lepas tu kita masuk balik bawah tu secara laju lah. Antakuna mufradatan, bahawa adalah dia tu isim 5 tu kena mufradah. Mukabbaratan, lagi pula yang ditakbirkan, mana bukan musaghar, bukan isim tasghir. Mudafatan, lagi pula diidafatkan akan dia, idafatuha, yang bermula idafatnya itu li ghairi ya'il mutakallim, bukan dengan yang mutakallim. Kalau idafat kepada yang mutakallim tak jadi dah. Wa an takuna dhu bi ma'na sahib, dan bahawa adalah dhu itu dengan makna sahib, bukan makna alladhi. Okey. Wa an tudafa, dan bahawa diidafatkan akan dia lismi jinsin, kepada isim jenis. Contoh dhu apa tu? Dan bahawa diidafatkan akan dia, akan dhu tu lismi jinsin bagi isim jenis. Dhu malin tu tak boleh kata isim alam, tak boleh. Dhu zaidin, nampak tak? Okey. Wa ayyakuna al-famu, dan bahawa fam, kalimah fam, okey, khalian, sunyi ia minal mimi, daripada mim. Okey. Seperti mana? Faka, okey, fika, fuka, faka, fika. Tu mulut. Bila kata fihi, pada mulutnya, macam tu. Okey. Wadhalika ka abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Boleh baca wa hamuka wa hamuki. Lebih tepat hamuki. Sebab hamuki, ham itu kerabat bagi zauj. Bila kata kerabat bagi zauj, of course lah kena kita khitab kepada isteri, perempuan. Wa dhumalin. Okay, man ladhi yurfa'u bil alif. Apakah yang dirafa'kan dengan alif? Itu al-musanna kaz-zaidan. Okey. Tengok ni dekat bawah. Dekat bawah tadi tu, hadis syurutus sab'ah li i'rabiha bil huruf. Ni syarat-syarat 7 ini ni bagi mengi'rab akan asmaul khamsah ini dengan huruf. Okey. Fa in faqada. Okey, maka jikalau gugur, luput daripadanya syartun, akan satu syarat, u'ribat bil harakat. Maka di'rab akan dia isim 5 ini dengan harakat. Harakat lah, dhammah ke, kasrah ke, fathah, macam tu. Zahiratan atau muqaddaratan. Tengok. Maka fasyartu kauniha mufradatan, maka syarat keadaan itu mufradah. Okey, yakhrujul musanna ataupun yukhrijul musanna, boleh mengeluar ia syarat itu tu akan musanna wal majmu'a, dan majmu' wal murakkab mutlaqan, dan murakkab mutlaqan, tak kira murakkab apa-apa jenis. Fala yakunu syai'un minha min al-asma'il khamsah. Okey, maka tak boleh jadi isim 5 tu. Kalau contoh ab, okey, dijamakkan aba misalnya, tak boleh lah. Wa syartu mukabbarah, dan syarat mukabbarah itu yukhrijuha, mengeluar ia akan mukabbarah idza sughirat, apabila ditasghirkan. Nahu ja'ani ubayyuka wa ukhayyuka ila akhirih. Datangkan aku oleh ni tasghir ni banyaklah dia punya gharat dia tu, antaranya nak apa, ihana, nak menghina, antaranya memang kecil betul. Contoh ayah dia memang gini kecil. Okey. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati zahirah. Maka ketika itu bila ditasghirkan isim 5 ini ni, okey, akhuka, abuka, hamuki, semua tu, maka dia i'rab dengan harakat yang zahir. Seperti ja'ani ubayyuka, ra'aitu ubayyaka, marartu bi ubayyika. Wa syartu kauniha mudafatan yukhrijuha idza lam tudaf aslan. Nahu ja'ani abun wa akhun ila akhirih fa innaha kal musagharah. Maka itu seperti musagharah. Wa syartu an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim yukhrijuha idza udifat ila ya'il mutakallim. Maka keluar dengan kata bila diidhafah kepada yang mutakallim. Nahu ja'ani abi wa akhi, okey, wa hami ila akhirih. Fa innaha, maka sesungguhnya ia al-asmaul khamsah ini bila diidhafahkan kepada yang mutakallim, tu'rabu bi harakatin muqaddarah, di'rab akan dia tu dengan harakat yang muqaddarah, ala ma qabla ya'il mutakallim, di atas barang, di atas huruf yang sebelumnya mutakallim, iaitu di atas ba pada kata abi. Mana'a min zuhuriha kasratul munasabah, iaitu istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Okey, asalnya ja'ani abun bila diidhafah kepada ya, sebab isim yang diidhafah kepada ya nak tak nak dia kena dikasrahkan. Wa syartu an takuna dhu bi ma'na sahib yukhrijuha idza kanat bi ma'na alladhi. Kama fi lughati tayyin, pada lughah tayyi dhu tu ada makna alladhi. Okey, qala sya'iruhum, berkata oleh penyair mereka, fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi,
Wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu. Sesungguhnya air ini ialah air ayah aku dan atuk aku. Air perigi ni. Air ayah saya, air atuk saya. Tak. Wa bi'ri, okey. Dan bi'ri pula perigi aku ialah wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu, yang menggali oleh aku dan tawaitu. Sama lebih kurang yang sama lebih kurang. Dhu dengan mana alladhi, iaitu bi'ri ialah alladhi hafartu ay alladhi hafartuhu walladhi tawaituhu wa hina idzin mabniyatun ala sukun. Maka ketika itu dhu bila dengan mana alladhi, maka dia itu mabni di atas sukun. Sebab apa? Isim mausul. Okey. Wa syartu kauni dhu mudafatan ila ismi jinsin ay zahirin ka dhu malin wa sa'atin wa fadlin yukhriju ma idza udifat ila dhamirin aw ismin zahirin laysa isma jinsin nahu dhuhu. Maka kita tak boleh. Aw dhu zaidin fa inna hukmaha hina idzin al-ihmal 'inda jumhurin nuhah. Ihmal di mana tak ada lah, bukan muhmal, mana lafaz muhmal, bukan musta'mal. Okay, tak pernah ada pun dalam bahasa Arab. Li'annaha lam tusma' mudafatan li ghairi ismil jinsin. Wa qa'idatul i'rab taqdi bi'arabiha bil harakatil muqaddarah 'ala al-waw kal mu'tal. Okay. Al-kalamu 'ala al-musanna wal mulhaq bih wallahu a'lam. Okay.